Assalamualaikum, hai semua. Kali ni saya nak kongsikan cara untuk buat agar-agar santan gula merah yang mempunyai dua lapisan yang cantik macam ni, dan tips cara untuk dapatkan lapisan atas yang cantik dan halus macam ni, serta agar-agar yang tak terlalu lembik dan tak terlalu keras. Agar-agar ni sangatlah sesuai untuk dinikmati pada waktu cuaca panas dan dimakan sejuk-sejuk. Jom kita tengok bahan dan resepi serta tips untuk sediakan dia. Senang je cara Dayan, dan gunakan agar-agar tali seberat 20 gram dan pastikan anda tanda halal dulu, barulah kita akan gunting pembungkusan dia dan keluarkan agar-agar. Dayan suka guntingkan agar-agar supaya lebih pendek untuk kita rendamkan sekejap lagi. Air tu kita masukkan banyak mana pun tak apa, janji dia melepasi paras agar-agar tu. Tujuan kita rendamkan agar-agar ni supaya dia mudah lembut dan senang kita nak masak nanti, tak perlu ambil masa yang lama. Ketepikan dulu agar-agar dan bolehlah pecahkan sebiji telur. Telur ni tak payah nak kacau beria-ria sangat, cukuplah kita pecahkan dia sikit telur merah tu. Dan bolehlah dicampurkan dan gunakan satu kotak kecil seberat 200 ml santan pekat. Dan gunakan santan kotak, kalau nak gunakan santan segar pun boleh, lagi sedap. Gunakan dalam 200 ml ataupun satu cawan santan. Lepas tu, dan campurkan satu sudu teh garam halus untuk menaikkan rasa lemak santan dan telur tu. Bolehlah dikocak sekejap dan ketepikan campuran telur serta santan. Dalam kuali, dan panaskan 5 cawan air ataupun lebih kurang 1250 ml air, dan masukkan agar-agar yang dah direndam dan dah lembut pun ni. Lepas tu, buka api besar dan kacau serta masak agar-agar tali sampai hancur. Dan juga ada siapkan satu helai daun pandan untuk keluarkan aroma. Lepas tu dah yang buat simpur dan masukkan sekali dengan agar-agar. Daun pandan ni memang sangat penting dan sesuai kita masukkan masa masak agar-agar supaya agar-agar kita jadi lebih wangi. Untuk gula Melaka, dan yang gunakan ketulan yang kecil-kecil ni, jadi tak payah potong. 6 ketul ni seberat 250 gram. Kalau gunakan gula Melaka yang besar tu, guna seketul pun dah cukup. Seketul dalam 250 gram ke 200 gram macam tu. Dan kalau yang besar-besar tu kena potong-potong dululah, lagi cepat dan dia hancur. Okey, boleh kacau sampai gula betul-betul hancur. Dan masukkan satu sudu besar gula pasir. Kalau tak suka manis, tak payah letak gula pasir pun tak apa. Cuma gunakan gula Melaka saja ya. Lepas dah masak, gula semua dah hancur, dan tapiskan dulu adunan gula pasir dan juga gula Melaka ni. Yang ini supaya dia punya gula, kalau ada benda asing kat dalam tu, kita boleh asingkan siap-siap. Kalau tak nak tapis pun terpulang juga. Kalau tengok gula tu macam bersih, tak ada apa-apa, tak perlu tapis. Lepas dah siap tapis, dan masukkan semula dia punya bancuhan agar-agar dan gula merah tadi ke dalam periuk. Sebab dan nak buat lapisan santan pula. Okey, daun pandan letak balik supaya dia tetap dengan aroma wangi tu. Kacau-kacau dulu sekejap. Okey, barulah Dayan akan masukkan adunan santan, telur dan juga garam halus tadi. Ini dia untuk kita punya agar-agar tu menjadi dua lapisan yang cantik. Okey, lepas masukkan terus kacau, jangan berhenti sebab kita nak adunan telur ni dia akan pecah.
Ini juga merupakan tips untuk kita punya agar-agar lapisan atas yang bersantan tu menjadi kecil dan halus. Tengok tu, santan mulai pecah dan dia keluar dah dia punya bintik-bintik tu kan. Bila dah mendidih membuat-buat macam ni, teruskan kacau-kacau dan kita biar dalam 1 ke 2 minit supaya adunan ni betul-betul terhasil dia punya bintik-bintik yang kita nak yang ke atas tu, lapisan yang pertama. Kena ada kat tepi kuali supaya adunan ni tak meruak keluar sebab dia dah mendidih sangat. Okey, ni tips yang kedua. Dayan tapis lagi sekali sebab Dayan nak dia punya agak-agak lapisan atas betul-betul halus. Yang kasar-kasar tu Dayan tak nak langsung. Tapi kalau suka lapisan yang agak kasar, dah tak payah tapis lagi, okey? Bila tapis yang kali kedua, lapisan atas yang bersantan akan menjadi lebih halus. Lepas tu bolehlah sejukkan pada suhu bilik selama 1 jam ataupun lebih sebelum kita masukkan ke dalam peti sejuk. Okey, bila dah siap, dan sisipkan di tepi 4 penjuru agar-agar tu supaya senang nak keluarkan daripada acuan. Oh ya, sebelum dan tuang adunan tadi, dan ada letak acuan dalam peti sejuk supaya agar-agar ni lebih cepat sejuk dan mengeras. Lepas tu, bolehlah potongkan agar-agar bila dah betul-betul mengeras dan membeku macam ni. Okey, ini dia hasil agar-agar santan gula merah hari ini. Tengok dia punya lapisan terbahagi dengan elok dan lebih kurang sama besar dia. Agar-agar ni pun tak lembik dan tak keras. Dia macam kenyal-kenyal macam tu dan yang boleh pegang dengan tangan. Agar-agar santan gula merah ni sangat sesuai dihidangkan sebagai pencuci mulut ataupun kita nak makan di waktu cuaca yang panas terik. Rasanya yang manis-manis, lemak, masin, kenyal-kenyal dan lembut macam tu memang dapat menyejukkan tekak yang tengah panas. Jadi, Dayan harapkan semua dapat mencuba. Jumpa lagi. Bye.